Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sambungan pada hadis yang lalu, iaitu berkenaan ma yajri fihi riba. Apakah sesuatu yang boleh berlaku riba ataupun ada elemen-elemen riba, seperti mana yang telah dinaskan, disebutkan di dalam hadis. Yang pertama adalah az-zahab, emas. Yang kedua adalah perak, silver. Yang ketiga adalah bijirin, merujuk kepada gandum. Dan tamar, kurma. Dan yang seterusnya adalah garam. Yang disebutkan di dalam hadis cuma 6. Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasyairu bis-syair wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi. Itu dipanggil item, barang-barang yang mengandungi riba, ataupun barang-barang yang kita panggil sebagai ribawi. Barang yang kemungkinan besarnya kalau silap langkah akan berlaku riba. Bukan barang itu sendiri itu riba, tak. Barang itu tak ada salah apa. Emas ni tak ada salah apa. Tak boleh kita kata emas itu adalah riba, tak. Kemungkinan berlaku riba dengan sebab apa? Transaksi. Emas, perak, tamar itu semua tak ada masalah, kerana haram itu bukan bersifat ain ataupun dizatih. Haram itu bukan ada pada emas, bukan ada pada makanan tadi, tapi haram itu dipanggil li ghairih, dengan sebab lain. Contoh mudah, kita katakan babi itu adalah haram. Haram dizatih, memang dia itu adalah haram. Yang kedua, kita katakan daging itu, daging lembu, haram. Haram li ghairih, sebab dia mencuri. Lembu ni saya boleh makan, tapi dia ambil daging, dia tak bayar, maka haram juga. Tapi dipanggil li ghairih, dengan faktor lain, dengan sebab benda lain. Kalau macam babi itu memang benda itu adalah haram, dipanggil lizatih. Makan di kedai mamak tak bayar, haram juga. Tapi haram dengan sebab perbuatan, bukan dengan sebab makanan itu. Maka begitu, emas, perak dan semua item-item yang disebutkan dalam hadis 6 itu dipanggil haram li ghairih. Bukan benda itu haram, tetapi disebabkan transaksi, disebabkan akad yang tak betul, maka kemungkinan besarnya boleh berlaku riba, maka diharamkan. Dan saya sebut yang lepas, apakah hanya fokus, apakah hanya riba itu boleh berlaku pada 6 yang disebutkan dalam hadis sahaja, ataupun boleh juga berlaku pada benda-benda yang lain. Majoriti ulama mengatakan riba tidak hanya berlaku pada 6 yang disebut dalam hadis sahaja, tetapi dia boleh juga berlaku pada benda-benda lain, yang mana jika ada persamaan dengan yang disebutkan dalam hadis. Ini ulama usul fiqh menyebutkan perkara ini sebagai qiyas, iaitu apabila terdapat alasan yang sama seperti di dalam hadis, ada persamaan dengan, memang padi Nabi tak sebut padi, beras Nabi tak sebut beras, sebab Nabi tak makan beras, Nabi tak makan nasi. Maka kalau kita cari dalam hadis, tak ada. Maka adakah beras itu tidak berlaku riba? Boleh berlaku juga.
Sebab apa? Beras itu dikiaskan, disamakan seperti gandum. Sebab ia adalah makanan yang mengenyangkan. Sebab itu di tempat kita tidak mengeluarkan zakat fitrah itu gandum. Kita tak keluar kurma. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi tak suruh pun keluarkan zakat fitrah itu dengan beras. Wallahu alam Nabi jumpa beras ataupun tidak. Sebab di Mekah Madinah beras ada. Zaman Rasulullah itu tidak ada beras. Wallahu alam, mungkin Nabi pernah tengok beras ataupun mungkin tak pernah tengok. Wallahu alam. Kemudian kita menggunakan beras sebab apa? Kenapa kita bayar zakat fitrah? Kita menggunakan nilai beras. Ini dipanggil qiyas. Majoriti ulama mengatakan bahawa riba tidak berlaku kepada 6 yang tersebut sahaja, tapi dia boleh berlaku pada benda-benda lain jika elemennya sama. Maka duit pun boleh berlaku riba, walaupun Nabi tak sebut duit ringgit. Dan saya pernah sebutkan sebelum ni, memang dalam hadis, bahkan zaman Rasulullah dulu, tak pernah ada pun elemen wang kertas ni, tak ada. Duit kertas ni baru berapa ratus tahun je. Zaman dulu menggunakan emas dan perak sebagai alat pertukaran, transaksi. Maka kalau kita tidak mengatakan boleh berlaku riba dalam wang ringgit, maka akan buka pintu orang buat bebas tanpa ada rasa bersalah. Orang boleh tindas orang lain tanpa rasa salah. Sebab apa? Dah tak berlaku riba. Tapi di sini ulama, majoriti ulama, bahkan ulama dunia sekarang memberikan fatwa bahawa duit yang kita guna pakai dolar ataupun ringgit boleh berlaku riba, kerana nilai dikiaskan duit itu dengan emas. Dari sudut apa? Dia itu mempunyai nilai. Macam mana boleh berlakunya emas dengan emas? Ini saya dah sebut, tapi saya sebut sepintas lalu pada siri yang lalu. Emas ni secara fizikalnya kita tak beli. Emas ni secara fizikalnya kita beli emas ni sama ada dalam bentuk rantai, cincin, dipanggil hulli, emas yang perhiasan. Kita tak beli emas seketul macam tu. Dan kita membeli emas menggunakan konsep ambil barang dulu, bayar kemudian. Ambil barang dulu, bayar kemudian itu saya dah jelaskan bahawa itu adalah riba. Riba apa jenis itu? Itu dipanggil sebagai riba nasi'ah, menangguhkan bayaran emas. Maka termasuk dalam kategori riba nasi'ah, ambil dulu bayar kemudian, sama ada kita bayar berhutang dengan bayar bulanan ataupun kita berhutang dengan menggunakan kredit kad. Kredit kad ni pun juga satu isu yang perlu kita sebut di sini. Kredit kad ni konvensional, hukum dia adalah haram dan juga ada riba. Konvensional kredit kad. Sebab apa? Kita kena faham konsep kredit kad itu apa. Konsep dia adalah hutang. Jahat kredit kad ini, jahatnya manusia ni memanglah, kita ni manusia ni adalah insan yang lemah. Maka barat mencipta satu benda untuk mengambil kesempatan kepada kita yang lemah. Macam mana sifat lemahnya kita? Berbelanja keinginan itu lebih. Betul tak? Kelemahan kita adalah lebih daripada kemampuan kita. Kita nak berbelanja lebih. Maka barat mengambil kesempatan di atas kelemahan manusia yang suka berbelanja lebih, tak sedar diri. Diciptalah kredit kad. Macam mana kredit kad? Contoh, kalau gaji saya, pendapatan saya 5,000,
RM5. Saya apply ke kredit kad lah. Saya boleh menggunakan limitnya lebih daripada RM5,000 ke kurang? Lebih. Faham tak? Saya boleh guna kredit kad tu lebih daripada gaji saya. Lebih daripada RM5,000. Walaupun gaji saya RM5,000. Tak apa, pakai lah. Ada konsep itu. Guna je. Kita pun seronok lah berbelanja. Seronok berbelanja dengan hanya membawa kredit kad. Rupanya kita menanggung hutang. Satu. Kemudian kita terpaksa menanggung hutang. Bukan hanya hutang itu, hutang yang kita berguna RM10,000 contoh. Bukan hanya kita bayar RM10,000. Kalau kita guna RM10,000, kita bayar RM10,000, ini dipanggil qarat. Hutang banyak tu kita bayar. Ini tak apa. Tapi komersial dia macam tu ke? Tak. Dia ada cas. Awak kena bayar lebih. Ada persen yang diletakkan. Apabila lambat bayar, kena cas faedah. Lambat lagi, kena penalti. Padahal hutang RM10,000 awak kena bayar lebih. Maka di sini dipanggil apa? Dalam konsep hutang, apabila saya memberi hutang kepada seseorang dan saya mengambil manfaat di sebalik hutang yang saya berikan, riba. Kaedah dia senang ya. Kullu dainin yajri naf'an fahuwa riba. Nabi sebut dalam hadis, mana-mana hutang yang ada faedah kepada pemberi hutang, maka itu riba. Ada keuntungan pada pemberi hutang, maka itu adalah riba. Contoh mudah. Ada orang nak hutang dengan saya RM1,000. Saya kata boleh, tapi awak kena tolong saya. Awak kena tolong saya. Saya boleh bagi hutang RM1,000, tapi awak kena tolong saya. Maka itu mengambil manfaat tak? Mengambil kesempatan terhadap orang yang terdesak. Awak kena tolong saya, awak kena buat sekian. Okey, tak apa, saya sanggup. Janji awak bagi RM1,000. Orang tu berhutang di dalam keadaan terdesak. Saya ada duit, saya boleh bagi hutang pada dia, tapi saya nak apa yang awak boleh buat untuk saya. Ini dipanggil apa? Ambil kesempatan di sebalik hutang. Saya boleh bagi, tapi awak buat sesuatu untuk saya. Maka beri hutang macam tu adalah haram. Bukan beri hutang tu haram, ambil faedah daripada orang yang terdesak itu adalah haram. Sama juga kredit kad. Bayar hutang tu cerita lain. Yang pertama adalah apabila kita swipe, tak kira lah kan, seronok lah bawa kredit kad ni, tak payah bawa cash. Bila bawa kredit kad ni seronok. Nak membayar dia tu pening kepala. Membeli seronok lah. Itu kelemahan kita. Kelemahan kita bila berbelanja ni tak beli, tak ingat apa dah. Kelemahan kita adalah berbelanja lupa diri. Maka barat tengok, oh ini kelemahan manusia. Bila kita nak bayar, nanti nak bayar full, dia kata tak apa, awak boleh bayar separuh dulu. Sampai kita lupa. Kita lupa yang kita ni ada lagi hutang. Tengok-tengok kena bayar penalti, you know. Maka sebab itu kredit kad konvensional termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Membeli hutang dengan menggunakan kredit kad confirm tak boleh. Sebab apa? Ambil barang dulu, bayar kemudian. Sebab itu adalah hutang. Tapi yang telah dikeluarkan oleh bank-bank Islamik ni, kredit kad ini, mereka menggunakan akad transaksi yang dipanggil sebagai ujrah ataupun qarat. Ini tak apa. Sebab tu kalau orang tanya, kredit kad Islamik adakah sama juga macam konvensional? Jawapan dia tidak. Sebab apa? Mereka menggunakan akad. Akad ini transaksi yang dipanggil sebagai ujrah.
ujrah ni charge perkhidmatan. Kalau akad yang berlaku kepada pinjam, hutang, konvensional punya kredit kad, itu dipanggil hutang, itu tak panggil ujrah. Sama juga macam kita membeli rumah. Kita membeli rumah kalau atas nama konvensional, dia panggil kita pinjaman perumahan. Tapi bank Islam ataupun bank-bank yang mengamalkan Islamik ni, ada satu akad dalam Islam dia panggil baik bisamanil ajil. Ini panjang lah, nanti saya akan cerita benda ni. Baik bisaman ajil ni kita beli bayar kemudian. Tak apalah rumah. Rumah ni bukan item ribawi. Apa? Rumah bukan item ribawi. Beli dulu bayar kemudian, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh, beli dulu bayar kemudian barang-barang yang ada unsur riba. Kalau beli emas, beli dulu bayar kemudian atas nama bisaman ajil, tak boleh. Sebab emas itu sendiri adalah ribawi. Maka di sini terdapat dia dipanggil helah. Helah ni ada helah yang disyariatkan, ada helah yang tidak disyariatkan. Sebenarnya dalam muamalat kita ni, kita telah mengamalkan helah. Kita telah mengamalkan helah, tapi helah tu helah syar'i. Helah ni nak kata tipu daya ni, nak tipu Tuhan tak boleh. Tapi Nabi sendiri telah mengajar cara solusi keluar daripada permasalahan, keluar daripada perkara-perkara yang boleh berlaku riba. Antaranya hadis yang mana Nabi SAW, yang mana Nabi telah menghantar seseorang pergi ke Khaybar. Ada sahabat ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga Abu Hurairah. Dia mengatakan Rasulullah SAW ista'mala rajulan ala Khaybar. Rasulullah melantik seorang ni untuk bekerja di Khaybar. Faja'ahu bitamrin janib. Lalu lelaki ini datang jumpa Nabi, dia bawa buah kurma daripada Khaybar. Tapi buah kurma tu cantik, baik, elok grade A punya kurma. Lalu kata Nabi SAW, akullu tamrin Khaybar hakadha. Tamar daripada Khaybar ni semua elok-elok ke? Lalu kata lelaki tersebut, la, wallahi ya Rasulullah. Dia kata tak semua elok, tapi saya dapat yang elok, yang grade A punya. Inna lanakhudhu sa'a min hadha bis-sa'in. Ni Nabi marah. Dia buat dulu baru dia tanya Nabi. Dia ambil, dia dapat kurma grade, kurma ni item ribawi ya, sebab dia makanan, mengenyangkan. Sebab tu Nabi marah dia. Dia dapat kurma Khaybar, cantik grade. Orang Arab ni yang mahir dengan kurma, yang mengusahakan ladang kurma ni, bahkan boleh dikatakan semua orang Arab ni dia tahu kualiti kurma. Kita tak tahulah kurma ni sebab kita tak tanam kurma. Mungkin musang king ke durian ke, orang tahulah durian apa, durian kahwin ke durian sebab benda tu ada tempat kita. Lalu dibawa datang kurma baik. Nabi kata semua macam ni ke? Dia kata tak. Tapi sebenarnya kami dapat kurma ni, kami tukarkan segantang yang baik dengan dua gantang yang buruk. Segantang yang baik dengan dua gantang yang buruk. Maksudnya ada apa? Ada lebih kan? Segantang, dua gantang. Begini, segantang 3 kilogram, 3 kilo segantang bersamaan 3 kilogram. Satu gantang. Dua gantang 6 kilo. Maksudnya lelaki tersebut dia bawa dua gantang, iaitu dia bawa 6 kilogram kurma yang tak elok,
yang orang tak makan, yang binatang saja makan, 6 kilo, ditukarkan dengan kurma yang elok, dapat 3 kilo. Saya bagi awak 6 kilo, saya ambil 3 kilo. Ini riba, dia panggil riba fadli, sebab sejenis kurma sama kurma. Bila sejenis, apabila sejenis, disyaratkan dia adalah tamasul, sama, sekilo, 2 kilo, 2 kilo. Sebab apa? Sebab berlaku transaksi secara barter, penukaran barang dengan barang yang sama. Tapi kalau kita tukar barang dengan duit, itu tak ada isu. Sebab ikhtilaful jinsi, berbeza jenis. Duit dikiaskan dengan emas. Saya nak beli kurma, maka saya kena bayar lebih. Contoh, harga semasa RM100, saya kena bayar RM200. Itu tak berlaku riba. Sebab apa? Kurma bukan emas, ataupun kurma bukan duit. Jenis yang berbeza. Jenis berbeza, tidak ada masalah. Yang ni jenis sama. Nak dapatkan kurma yang baik, cuma dapat 3 kilogram, kena beri 6 kilogram. Inilah yang lelaki itu mengatakan, inna lanakhudhu sa'a min hadha bis-sa'ain. Gantang ni tuan-tuan, gantang ni adalah sukat, dia bukan timbang. Bila sebut kilogram, itu timbangan, maksudnya merujuk kepada berat. Bila sebut gantang, itu merujuk kepada sukatan. Sukat ini isi satu penuh bekas, itu dipanggil sukat. Masalah yang berlaku sekarang ni, apabila kita tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran, timbangan-timbangan zaman Nabi, itu yang jadi susah. Kita adalah guna gantang, cupak, tak gunakan. Okay, tak ada masalah yang tu. Cuma masalahnya untuk mendapat ukuran yang tepat, untuk mendapat berat yang tepat, itu beza masalah. Antara yang banyak benda kita tak guna sebenarnya, sukatan, kita tak pakai gantang, tak pakai cupak. Berat, kita tak pakai berat zaman Nabi, kita pakai kilogram. Ada yang pakai pound. Jarak, kita tak pakai marhalah, kita tak pakai farsakh, tapi kita pakai meter, kita pakai kilometer, ada pakai miles. Maka sebab tu nak dapat ukuran yang tepat tu tak boleh. Contoh, 2 marhalah, berapakah jarak perjalanan 2 marhalah dengan kilometer? Takkan dapat yang tepat. Maka sebab itu fatwa berbeza. Ada kata 90, ada kata 80, ada kata 85. Dobit sukatan, parameter bagi menunjukkan 2 marhalah tu berapa. Kenapa berlaku khilaf? Sebab jarak yang diguna pakai zaman Rasulullah dengan sekarang ni tak sama. Jarak jauh tu sama, tapi penanda aras yang kita guna tu, kilometer, farsakh. Okey, jelas. Ini saya ulang. Sebab itu zakat fitrah tak sama. Ada RM6, ada RM7. Sebab apa? Sebab sukat bila diukur dengan berat, natijah berbeza. Contoh, 1 tin beras, tin A beras, isi beras penuh 1 tin. Tin yang kedua B, isi kurma penuh. Tin yang ketiga C, isi gula penuh. Maka dari sudut sukat, semua segantang. Segantang kurma, segantang beras, segantang gula. Tapi cuba kita timbang tengok, dapat berat yang sama tak? Tak kan? Berbeza. Itu sebab kita takkan dapat jawapan yang tepat. Dia panggil takriban, lebih kurang sahaja. Tapi tak ada masalah. Kita beramal dalam bab hukum ni, kita beramal dengan zanni, prasangka saja.
Tak syarat kita beramal dengan yakin 100%. Itu dalam bab akidah. Akidah mesti kena yakin. Baik, berbalik kepada isu tadi, lelaki tersebut telah menukar satu gantang kurma yang baik, dia dapat kurma yang baik segantang, diberikan 2 gantang kurma yang tak elok. Wasa'aini bis-salathah, dan ditukar 2 gantang dengan 3 gantang. Maksudnya nak dapat 2 gantang yang baik, awak kena bagi 3 gantang yang buruk. Faqala Rasulullah SAW, la taf'al, jangan buat macam tu. Nabi kata jangan buat macam tu. Bai'il jam'a bid-darahim thumma ibta' bid-darahim janiyah. Wa qala fil mizan mithla dhalik. Ini dipanggil helah. Inilah dipanggil helah yang disyariatkan. Nabi kata jangan buat macam tu. Jangan awak lakukan di dalam satu akad, tapi awak buat dalam 2 akad yang berbeza. Macam mana? Okey, saya ada 6 kilo kurma yang tidak elok. Saya nak dapat 3 kilo kurma yang elok. Jika saya terus tukar, maka itu riba. Tapi jalan keluar dia, macam mana helah ataupun jalan keluar dia, Nabi kata kepada sahabat tu, awak jual dulu 6 kilo tu, dapatkan duit dulu, dapatkan dinar, dapatkan dirham dulu. Lepas awak jual, awak dapat duit, awak belilah yang 3 kilo tu. Nampak macam apa bezanya? Nampak, mesti tuan-tuan fikir kan, apa bezanya? Sama je. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut tetap mendapatkan 3 kilo kurma yang baik. Itu persamaan dia. Tukar pun dapat, beli pun dapat. Tapi perbezaan dia adalah 2 akad yang berasingan. 2 akad yang berasingan, 2 akad yang berbeza. Ini tak apa. Maka sebab itu, kalau dihimpunkan dalam satu akad, contoh, apabila saya berhutang RM1,000, lalu saya menetapkan sebelum saya bagi hutang, nanti awak kena bayar RM1,500. Nanti awak kena bayar RM1,500. Maka ini riba. Sebab apa? Minta lebih, bayar lebih di dalam satu akad. Tapi kalau saya sendiri yang bayar RM1,500, bukan dalam akad yang sama, tapi setelah saya nak bayar nanti ni, saya bayar RM1,500, itu tak apa. Sebab akad lain dah, transaksi yang lain, nama baru. Maka ini Nabi bagi jalan keluar kepada sahabat itu, awak jual dulu, dapat duit, awak belilah yang 3 kilo tu. Maka ini dipanggil helah ataupun jalan keluar. Sama macam kita membeli emas. Apabila kita membeli emas, maka kita tahu emas itu adalah riba, perak itu adalah riba. Maka syaratnya, sebelum kita masuk bab emas riba, tentang isu kurma tadi dipanggil apa? Riba fadli. Riba ni dia macam-macam jenis. Yang tadi adalah riba fadli. Apa riba fadli? Lebih. Riba lebih, salah satu daripada transaksi itu ada bayar lebih. Apa bayar lebihnya? Yang tadi 3 kilo dengan 6 kilo. 6 kilo tu 3 kilo lebih. Maka dia panggil riba fadli. Cuma Hanafi dia tak pakai riba fadli. Mazhab Syafi'i ada. Yang saya sebutkan tadi, beli emas, bayar kemudian, dipanggil nasi'ah. Riba bertangguh, tangguh bayar. Penggunaan kad kredit juga nasi'ah, bertangguh. Pakai dulu, bayar kemudian. Bila bayar kemudian, bukan bayar dengan harga yang kita guna, tapi kena bayar dengan cas dia sekali. Tapi beza dengan kad kredit Islamik, kerana dia menggunakan konsep dia panggil ujrah. Ujrah ni cas perkhidmatan.
Akad dia tu charge perkhidmatan. Akad kad kredit konvensional, charge itu adalah faedah, bunga. Biarlah kita sebut nama apa pun, sebut nama faedah ni nampak okey sikit, sebut riba ni nampak jahat, sama je. Jangan tertipu dengan istilah. Betul tak? Jangan tertipu dengan istilah. Kita mengambil faedah, kita dapat faedah. Faedah ni nampak okey sikit kot. Tapi bila sebut riba ni, oi tak boleh, riba ni jahat, haram. Apa beza riba faedah? Nama je. Tak ada beza. Hakikatnya benda yang sama. Ni misal yang selalu saya sebut. Allahu Akbar, Allah. Tapi riba kalau tukar nama faedah ke nama bunga ke interest ke, tetap riba. Jangan faedah okey, riba tak boleh. Apa bezanya? Sama je. Baik, itu jalan keluar yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi suruh jual dulu. Macam tu kita nak trade in. Kita ada emas, gelang emas, cincin emas, tapi yang pattern lama ya. 90-an orang tak pakai dah. Orang ada style baru, pattern baru pula, modern sikit. Kita tengok ni 80-an, 90-an punya design ni, lama punya. Ada peninggalan arwah mak kita ke, arwah nenek bagi ke apa ke, kemudian kita memang tak pakai lah, simpan. Jaga simpan itu pun boleh kena zakat tau. Simpan emas, tapi kita kena tengok juga pembahagian emas perhiasan ataupun emas bukan perhiasan. Emas perhiasan kalau tak pakai pun ada kena bayar juga. Emas perhiasan kalau dipakai itu tak apa. Kalau emas perhiasan simpan cukup haul, kena bayar. Cukup haul dan cukup nisab, kena bayar. Jangan ingat tak pakai tak kena bayar, tak pakai kena bayar juga, sebab itu dah jadi milik kita dengan cara warisan. Beli emas dengan emas dengan cara trade-in. Ini saya sebut. Kita ada emas, gelang, rantai yang lama punya, tak pakai pun, tapi nak dapatkan yang baru. Kita bawa lah pergi kedai emas. Okey, saya nak trade-in. Saya nak trade-in emas, ini lama punya, saya nak yang ni, ni ambil baru. Boleh, tapi awak kena tambah. Awak kena tambah sekian-sekian. Ini masalah. Yang tambah ni lah yang jadi ribanya. Riba apa? Fadli, lebih. Macam tadi, kurma dengan kurma, syarat dia kena sama. 3 kilo dengan 6 kilo Nabi tak bagi. Ini emas dengan emas kena sama. Ada berlaku lebihan kena bayar, itu riba. Tapi jalan keluar macam mana? Macam Nabi sebut tadi, awak jual dulu emas tu, macam Nabi sebut, awak jual dulu kurma tu, dapat duit, awak belilah kurma tu. Ni awak jual dulu emas yang lama itu, dapat harga, dapat jumlah bayaran, top up lah. Katakanlah kena tambah lagi 3,000, 4,000, tambahlah. Nak dapatkan yang baru, tambah, kemudian beli, bebas daripada riba. Sebab apa? Dua akad yang berbeza. Dua akad yang berbeza. Tadi satu akad, trade-in tu satu akad. Bagi yang lama dapat yang baru, serta tambah pula 5,000. Itu dipanggil riba. Tak pening kot? Pening tak? Tak pening? Senang ya. Kalau yang pening ni yang tidur ya. Kalau tak tidur dia tak pening. Baik, itu sebab apa kita perlu tahu benda ni? Sebab ia melibatkan kehidupan seharian kita, mesti akan kita berurusan dengan duit. Lainlah kalau kita duduk dalam hutan seorang-seorang, itu bebas riba lah, kan? Duduk dalam hutan jadi orang asli seorang-seorang, itu bebas riba. Tapi masalah kita bergaul, kita bergaul dengan orang, kita melakukan transaksi, maka setiap transaksi kita tu kena lihat dulu
Okey, jadi kaedah sebagai kesimpulan, apa sahaja hutang, apa sahaja pinjam pun boleh berlaku riba juga. Pinjam macam mana? Contoh ada orang nak pinjam kereta saya kata boleh, tapi balik nanti minyak saya nak penuh itu bukan pinjam, itu sewa nama dia. Tapi kalau macam tu, kita ambil manfaat daripada orang, kita ambil manfaat daripada pinjam, kita beri pinjam, kita nak manfaat, kita berikan hutang, kita nak manfaat, itu tak boleh. Kecuali dia fikir sendiri, aku dah pinjam kereta orang, takkan tak hati nak isi minyak, aku isi sendirilah. Itu tak apa, itu bagus. Tapi masalah orang bijak macam tu kurang nak jumpa orang bijak macam tu kan. Guna barang orang, pandai-pandailah. Sewa kereta orang, pandai-pandailah jaga isi minyak bagi penuh. Tu. Jadi orang bijak ni sangat sedikit, yang banyaknya orang tak bijak. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.